memastikan yang dia betul-betul diekori atau tak. Okey, bila dia pandang belakang, dia pusing belakang, dia tak ada orang pun yang ekori dia. Dan untuk pengetahuan korang, dalam jam-jam masa tu, maknanya waktu macam tu, penumpang tu dah kurang, tak macam siang. Siang ni orang sibuk, hulu hilir kira macam biasa lah kan. Tapi bila malam ni, kira macam Hai, Assalamualaikum korang. Welcome back to Cengkeh Channel. Hari ni akak nak share dengan korang kisah seram LRT. Tapi sebelum tu korang, kalau korang ada kisah-kisah seram yang nak share dengan akak, korang bolehlah DM akak di IG Cengkeh Channel, ataupun korang boleh emailkan akak di email di bawah. Jom layan. Okey, kisah ni berlaku kepada seorang lelaki yang orang kata berusia lebih kurang 21 tahun lah macam tu. Jadi lelaki ni nama dia Imran. Imran ni dia baru je dapat kerja dekat salah satu kira macam hospital swasta macam tu. Jadi macam MA yang orang panggil. Jadi dia berhijrah dari kampung ke Kuala Lumpur. Jadi dia tak tahu selok-belok kawasan bandar tu, tapi Imran ni dia menyewa sebuah rumah yang terletak berdekatan dengan stesen LRT. Jadi dia buat keputusan kira macam menggunakan pengangkutan LRT. Jadi dia menyewa bersama dengan kawan dia yang bernama Malik. Jadi Imran ni ada kenderaan, dia ada motor, dia ada kereta, bukan orang kata daripada kampung kaleng-kaleng yang tak ada benda-benda macam tu. Dia ada lesen, tapi dia memilih macam pada permulaannya dia kerja tu, dia memilih untuk naik LRT ni sebab dia mudah tau. Kalau hujan pun kira mudah, sebab tak payah nak cilok-cilok. Kalau naik motor ni tengah-tengah bandar ni nak cilok-cilok. Kalau naik kereta ni kadang jam peng dia tak suka benda-benda macam tu. Okey, Imran ni dia naik LRT saban hari, okey, tak ada masalah. Sehinggalah satu hari tu dia tak pernah pun lagi dapat kerja malam, orang kata shift malam kan. Sebelum ni dalam berbulan-bulan tu dia dapat shift siang je, tapi kali ni dia dapat shift malam. Jadi shift dia balik lebih kurang pukul 9 semacam tu. Jadinya jarak kira hospital tempat dia kerja tu agak orang kata dalam 15 minit lah nak ke LRT tu. Jadi dia kira macam dia bekerja tu dalam 9 lebih macam tu lah ke LRT tu kan. Jadinya bila dia berlari ke LRT tu, dia dah biasa tau dengan laluan-laluan situ. Maknanya laluan nak ke LRT tu pun dia dah biasa. Tapi kali ni yang luar biasanya sebab malam. Jadi masa malam tu dia rasa macam satu kata sejuk yang orang kata lain macam. Yelah dekat kawasan tu kan kira macam malam kan. Bila malam ni dia punya kesejukan tu memang betul-betul lain macam lah kan. Tapi untuk Imran ni hati dia tak sedap tau. Hati dia tak sedap. Dia merasakan macam dia telah diekori oleh seseorang. Dan dia meneruskan perjalanan dia perlahan untuk nak memastikan yang dia betul-betul diekori atau tak. Okey, bila dia pandang belakang, dia pusing belakang, dia tak ada orang pun yang ekori dia. Dan untuk pengetahuan korang, dalam jam-jam masa tu, maknanya waktu macam tu, penumpang tu dah kurang, tak macam siang. Siang ni orang sibuk, hulu hilir kira macam biasa lah kan. Tapi bila malam ni, bila datang kelibat tu kira menyeramkan lah macam tu kan. Untuk hari pertama dia punya shift malam, masa balik dari kerja untuk shift malam yang kedua, masa dia nak masuk kat tempat
tiket tu tau, dia merasakan yang macam dia diekori oleh kanak-kanak tau. Sebab apa dia diekori kanak-kanak? Sebab masa dia kan ada macam orang kata laluan nak pergi ke tempat tiket tu kan, macam tu kan. Masa kat laluan tu dia nampak macam bayang kanak-kanak, dan dia dengar suara kanak-kanak macam tu kan, macam tu. Jadi dia pun pusingkan badan dia, tak ada orang, dan dia teruskan dalam keadaan yang dia rasa seram tau. Dia rasa seram. Dia masuk macam biasa untuk pergi menunggu di tempat menunggu untuk naik LRT tu lah. Masa dia nak pergi menuju ke kerusi untuk dia menunggu tau, korang bayangkanlah, Imran merasakan seolah-olah macam tangan dia ni sedang memimpin seseorang. Korang bayangkanlah, kita tengah berjalan, tiba-tiba kita rasa macam tangan kita ni, orang kata disentuh, orang kata seolah-olah macam tangan kita memimpin seseorang. Dalam-dalam dia rasakan yang dia sedang memimpin budak. Itu perasaan dia lah kan. Lepas tu dia memeluk, kira macam dia angkat tangan dia, memeluk tangan dia, supaya itu imajinasi dia je. Okey, bila dia teruskan perjalanan, korang bayangkanlah, ada suara kanak-kanak ketawa macam seolah-olah macam ketawakan dia. Lagilah dia rasa ketakutan dia tu lagi bertambah-tambah. Dan bila dia pusing, dia cari sekeliling, memang ada juga orang kat situ, bukan tak ada. Ada orang, tapi 2-3 orang yang berduduk jarak jauh daripada dia, dan dia tak nampak ada kelibat ke ada kanak-kanak kawasan tu. Jadi dia pun menunggu LRT ni dalam hati, cepatlah LRT, cepatlah, macam tu kan. Cepatlah, time-time macam ni lah kau nak buat kat aku, macam tu kan. Jadi LRT pun sampai. Bila LRT tu sampai, tak dan buka pintu, dah terpacak di depan pintu. Bila buka pintu, dia cepat melompat ke pintu tu, ke pintu LRT, dan dia duduk di bahagian ujung tau, di bahagian ujung yang ada cermin. Bila ada cermin, dia memerhati dekat luar, dia tak puas hati lagi. Dia nak tengok betul ke tidak ada budak kat situ. Korang bayang, masa dia duduk dekat situ, tak ada pun kelibat budak ke, tak ada pun budak dekat situ. Tapi bila dia memerhati daripada LRT yang sedang bergerak, daripada cermin, dia nampak memang ada budak yang sedang berdiri di tempat duduk dia tadi. Yang diduduk tu dekat hentian tu, sedang memerhatikan dia. Kira macam ke LRT tu bergerak, budak tu tak berpaling ke lain, memerhati pada dia dan memandang pada dia. Dia mula terkejut. Bila dia mula terkejut, dia balik esoknya, dia tak pergi kerja, sebab dia dah, orang kata dah demam apa semua kan. Jadi dia ambil cuti 1 hari. Lepas tu dia cerita pada kawan rumah dia, si Malik ni. Tapi si Malik kata, alah, kau kan anak jantan, benda macam tu pun kau nak sampai demam macam ni. Apalah kau ni, Imran? Kalau anak jantan tak ada dia peduli benda ni. Ada ke benda tu nak pergi cekik kau ke? Ada ke benda tu nak pergi say hi ke dekat kau ke? Apalah kau ni? Orang kata tak mengganggu emosi si Malik pun. Malik kata kan, kalau kau betul anak jantan kan, kau pergi kerja lah macam biasa. Macam tu. Imran ni bila dicabar dengan Malik, dia bercakap betul juga apa yang Malik ni cakap kan. Jadi esoknya, kira selepas cuti 1 hari, esoknya, sebab dia shift malam dia lama tau, dia shift malam 2 minggu. Jadi dia buat keputusan yang dia nak pergi kerja menggunakan LRT yang sama. Maksudnya dia malas lah, kira malam-malam nak bawa motor, kira petang tu nak ciluk, dia malas, dia paling tak suka. Jadi dia pun pergilah kerja macam biasa, masuk shift petang, balik malam macam biasa. Tapi kali ni korang, masa dia nak berjalan sampai ke tempat tiket tu, dia terasa macam dicuik. Bayangkanlah korang, kalau korang tengah masuk kad tu kan, tiba-tiba tangan korang macam ditepis, macam dicuik. Sedangkan korang nampak tangan korang kan masuk kad. Tapi yelah, kita tak bajet pun ada orang nak macam tempis tangan kita kan. Lepas tu dia nampak ada kanak-kanak berlari tau, kira berlari nak pergi ke tempat menunggu sebelum ni. Jadi dia ni, kira Imran ni, aku nak teruskan ke aku nak patah balik, aku nak teruskan ke aku nak patah balik. Kad dah masuk, jalan lah. Kira dia pun teruskan perjalanan dia pergi ke tempat menunggu. Okey, masa ni, kali ni keadaan dia agak, orang kata, lebih menyeramkan bila lampu lampu di sepanjang tempat menunggu kat kursi tu kan, tiba-tiba berkelip. Nak jadikan ceritanya, hari tu dia diuji dengan lampu berkelip-kelip. Masa lampu berkelip-kelip tu,
tak tahulah dia ni berimajinasi ke apa, tak tahulah. Dia nampak ramai orang, lampu tengah gelap-gelap macam gelap sama-sama macam tu kan. Dia nampak ramai orang yang menunggu. Peliknya kenapa ramai orang menunggu. Bila lampu tu okey, dia hanya nampak beberapa orang yang menunggu. Itu pun daripada jarak yang jauh daripada dia. Maknanya orang tu mungkin nak pergi ke stesen lain, jarak jauh lah daripada dia kan. So dia mula rasa macam diganggu lagi. Jadi menepuk peha dia, macam nak buat seolah-olah macam tak ada apalah berlaku macam tu kan. Dia pun mengalihkan, orang kata, perjalanan. Maksud dia daripada sebelum ni dia suka sangat tunggu di satu kerusi ni, satu pot ni, tapi dia mengubah kedudukan dia untuk menunggu dekat sikit dengan orang lain. Jadi dia pun melangkah. Masa dia melangkah, bunyi kasut dia seorang. Memang jelas lah bila malam kan. Tapi kali ni bunyi kasut dia diulang. Maksudnya bunyi kasut dia yang bertapak tu ada, kira macam ada orang lain yang mengikori dia dari belakang. Memang jelas. Bila dia pusing, tak ada. Dia bermain dengan bunyi pula. Lepas tu dia pun pergi cepat-cepat duduk, kira dalam tempat yang stesen dia berhenti tu. Dia duduk je dekat tempat orang lain. Bila ke LRT tu berhenti, dia akan berlari pergi ke untuk masuk kat tempat dia lah, orang kata kan, mengikut stesen dia lah kan. Jadi dia sanggup lah menunggu jauh tau. Dan bila LRT tu parking dia berhenti je, terus dia berlari, terus dia dapatkan, orang kata, pintu tempat dia. Masa dia nak naik ke pintu tu, dia merasakan macam bahu dia ditarik tau. Macam kenapa aku rasa berat macam ni? Macam tu. Macam dia nak terjatuh ke belakang. Macam tu. Kenapa aku rasa berat macam ni kan? Allahu Akbar. Apa ni? Dia pegang bahu dia. Apa ni? Sebab pintu LRT ni bila sampai masa dia akan tutup. Lepas tu dia pun terlepas masuk ke dalam. Allahu Akbar. Dia kata macam dah cuak sangat, macam dah takut sangat semua. Dia dah tak pandang ke, orang kata, luar tingkap. Dia tak pandang ke sana. Dalam hati dia cakap, esok aku naik motor, aku tak naik dah LRT ni. Lepas tu dia cakap, apa nak jadi, ciluk pun ciluk lah, aku tak kisah. Hujan pun hujan lah, aku tak kisah. Macam tu. Jam pun jam lah, aku tak kisah. Aku naik motor kenderaan aku dah, aku tak nak naik LRT. Macam tu kan. Dia duduk bebel supaya dia tak berfikir sangat pasal kejadian tadi. Jadi duduk fikir-fikir macam tu. Sampailah dia kat rumah. Kira dia berlari, kira macam dia tak tengok orang semua. Dia tak rasa dah selamat. Dia lari. Bila sampai rumah, si Malik pun tegur dia, hari ni Cerita apa pula? Malik cakap macam tu kan. Lepas tu dia pun ceritalah pada Malik. Lepas tu Malik pun cakap lah, itulah kau. Lain kali lesen kau tu kau gantung je kat tengkuk. Kau bawa keluar keliling. Kau ada lesen, tapi motor kau tak nak naik. Kau sadaikan motor kau. Yang kau nak naik LRT, konon-konon tak nak ciluk, konon-konon tak nak jam dah apa semua. Sekarang apa jadi, kata, padan muka kau. Lepas ni kau bolehlah terus naik LRT tu, katakan. Kau bolehlah berkawan dengan budak tu. Macam tu. Kira macam kawan dia ni, orang kata nganjing kan. Jadi kawan ni daripada sebelum ni demam, sekarang ni menggigil. Bila dah menggigil macam tu, kiranya si Malik ni cakap, aku nasihatkan kau supaya engkau tu, orang kata, tak payah dah, orang kata, pergi ke, orang kata apa, tak payah dah guna LRT tu buat masa sekarang. Korang ingat tak tadi masa akak cerita, si kawan dia Malik ni ada bercakap besar tau. Dia bercakap besar lah, kau benda macam tu pun kau takut, gini-gini kan. Tapi korang, kisah Imran tak habis kat situ. Imran balik tu, Imran bukan balik sorang-sorang malam tu korang. Imran balik bersama sesuatu. Jadi Malik ni dia tak sedar sebenarnya dia dalam rumah dia tu dah ada benda lain tau. Jadi satu malam, kira macam satu malam tu, Imran kan dia kerja shift malam. Jadi dia pun pergi lepas tu menggunakan motor. Jadi dia tak naik dah LRT tu, dia guna motor. Bila dia, orang kata, tinggalkan rumah tu, benda tu tak ikut Imran pun, tapi benda tu stay dekat rumah tempat dia orang sewa. Okey korang, si Malik ni yang bercakap besar ni kira tak merasai tau apa-apa yang menyeramkan. Sehinggalah satu malam ni, si Malik ni tiba-tiba, orang kata, tengah mandi seronok ni, kita tengah nyanyi. Jadi tengah syok menyanyi semua, ada barang terjatuh. Tiba-tiba ada barang terjatuh dan dia terkejut sebab barang tu terjatuh dengan sangat kuat. Dia terkejut. Si Malik terkejut. Bila dia terkejut, dia terfikir, Kucing kot. Bila masa pula ada kucing dalam rumah aku ni?
Apa benda tu? Lantak lah. Macam tu kan. Jadi dia pun bila dah siap mandi, bertuala apa semua, dia nak keluar, dia nampak si Imran ada dekat atas katil dalam bilik dia. Macam tu. Jadi Imran dalam keadaan diam terbaring atas katil tu. Jadi si Malik ni tanyalah Imran, Kau bukan kau pergi kerja ke? Kau balik apa hal? Kali ni hantu apa pula yang kau? dia cakap macam tu. Apa pula alasan kau? Tapi Imran ni diam. Dia diam je. Jadi Malik ni terus bertanya, Aku tanya kau, apa hal ni? Kau tak kerja ke? Kau balik ni kenapa? dia cakap macam tu kan. Bila Imran ni terus diam, si Malik ni jadi lantak kau lah, kata kan. Dia terus pakai baju. Dia cakap, Weh, aku nak keluar, aku lapar, aku nak pergi order burger. Kau nak burger tak? dia cakap macam tu dekat si Imran ni. Jadi Imran tak jawab, tak apa. Aku tanya kau nak burger tak? Aku nak keluar beli burger ni. Sambil-sambil bersiap semua. Lantak kau lah. Kau ni, aku rasa kau ni bukan setakat demam je. Kau ni memang dah nak kena jumpa ustaz. Kau ni memang dah kena berobat ni. Dah teruk sangat kau ni. Macam tu. Jadi si Malik ni pun kira selamba dia tak sedar. Dia tak sedar apa. Dia keluar, dia pergi. Masa dia nak keluar rumah tu, dia dapat panggilan tau. Dia jawab panggilan tu. Dia jawab, Kan aku cakap, kau nak order burger apa? dia tanya macam tu kan. Apa burger-burger ni? Si Imran cakap kan, apa burger-burger ni? Aku kat kerja nak burger-burger ke benda je. Macam tu. Jadinya si Malik, Kau lawak kau agak-agak lah dengan aku. Kau kat mana ni? kira dia tanya si Imran dekat mana. Imran cakap, kau ni kenapa lah? Aku kat kerja lah. Aku pergi kerja di depan kau kan. Bukan engkau ke yang campak helmet dekat aku tadi, kata kan. Kau lupa lah, dia cakap macam tu kan. Lepas tu si Malik rasa macam, Aku rasa kau ni nak prank aku apa? macam tu. Kau ni nak kenakan aku birthday aku apa? Birthday aku lambat lagi. Dia cakap macam tu kan. Tapi si Imran cakap, engkau ni, aku kat tempat kerja, aku nak minta tolong kau, tolong tengokkan aku punya handphone. Aku punya handphone tertinggal. Kau tengok nombor yang call kau ni nombor siapa? Jadi si Malik ni tengok pada phone. Bukan phone member dia, phone hospital. Kira naik nombor hospital lah. Phone aku tertinggal. Aku nak minta tolong kau simpankan phone aku. Sebabnya aku rasa ada tu dekat laci tu kan. Si Malik ni dah, orang kata dah terketar-ketar. Lepas tu dia tak jawab panggilan. Dia macam bengong tau. Dia tak jawab. Dia kebingungan. Dia tak jawab panggilan. Lepas tu si Imran pun, halo, Malik, kau apa hal? Malik, aku cakap dengan kau ni, aku tak habis lagi. Tapi dia macam dah tak bagi respon. Dan dia macam dah terketar-ketar. Dia pun apa lagi, tak tengok dah handset kawan tu. Dah masuk dah rumah tu. Dia start motor. Dia pun pergi, orang kata, ke mana yang motor dia boleh pergi. Dan dia mula, orang kata, merasai ketakutan yang dilalui oleh kawan dia, si Imran. Sebelum ni dia bercakap besar kan dengan Imran, tapi sekarang dia lalui benda tu. Jadi dia tak tahu nak tuju ke mana. Dia pergi ke tempat burger tu dengan, orang kata, keadaan, orang kata, ketakutan tu. Dia bagi tahu kepada abang burger tu. Abang burger tu cakap, abang rasa eloknya kalau korang pindah daripada rumah tu. Sebab kalau korang nak tahu, rumah tu memang penyewa sebelum ni pun memang dah tak boleh stay lama tau rumah tu. Kalau korang nak tahu, dekat rumah tu macam-macam benda yang penyewa sebelum ni lalui. Termasuklah, orang kata, kelibat budak-budak. Ada kanak-kanak tau, yang ikut penyewa pergi ke sana lah, pergi ke sini. Jadinya korang, Imran diganggu di LRT bukan daripada tempat tu. Sebenarnya dia diganggu di LRT daripada gangguan dalam rumah sewa dia tu sendiri rupanya. Jadinya apa yang Malik lalui ni juga memang daripada rumah tu. Jadinya diorang ni atas nasihat daripada orang yang dah biasa, kira macam duduk kat kawasan tu, dia pun dah tak cakap banyak. Bila dah tak cakap banyak, dia pun, orang kata, dia pindah daripada rumah tu supaya dia lebih selamat daripada gangguan-gangguan macam tu. Dan bila Imran dengan Malik berpindah ke tempat lain, mereka dah tak melalui gangguan-gangguan yang macam tu. Maknanya mereka dah, orang kata, dah merasa selamat. Dan apa yang berlaku pada rumah tu, akak tak tahulah. Sebabnya rumah tu memang daripada penyewa sebelum ni tu memang melalui benda yang sama.
Jadi yang korang kita kalau orang kata nak masuk ke rumah baru ni macam tu lah kan, kita kena ada pendinding macam tu. Jadinya satu lagi, kita ni orang kata tak bolehlah bercakap terlalu besar, orang kata bercakap terlalu belagak sampai kita menduga benda macam tu untuk mengganggu diri kita macam tu. Jadinya sekian dulu cerita akak untuk hari ini. Akak harap korang akan terhibur. Untuk cerita-cerita yang seterusnya, yang mana yang baru, bolehlah tekan butang subscribe untuk akak. Terima kasih korang. Bye. Assalamualaikum.